Salam sejahtera, cikgu ucapkan kepada semua pelajar kelas PK Afdal. Pada hari ini, kita akan masuk ke tajuk baru di dalam mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 3. Pada hari ini, pada tarikh 14 Jun 2021 hari Isnin, kita akan masuk ke unit yang kelima berkenaan dengan tajuk peta. Dalam pembelajaran berkenaan dengan peta ini, kita akan mengenal simbol-simbol yang terdapat di dalam sesebuah peta. Cikgu harap pada hari ini kamu dapat menumpukan perhatian terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana pada akhir pengajaran ini kamu semua akan dapat menyatakan maksud bagi 8 simbol yang terdapat di dalam peta, iaitu yang pertama, masjid, yang kedua, hutan, yang ketiga, pertempatan, yang keempat, tanaman kelapa, jambatan, sungai, sekolah dan pejabat pos. Baik, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Peta tempatan. Apakah yang dimaksudkan dengan peta tempatan? Peta tempatan ialah suatu peta yang menunjukkan taburan dan ciri-ciri geografi di sesuatu kawasan. Peta tempatan ini biasanya dihasilkan melalui peta lakar yang sangat ringkas dan sangat mudah untuk kita fahami. Di bawah ini merupakan contoh bagi sebuah peta lakar. Sebenarnya, peta tempatan ini merujuk kepada peta yang menunjukkan satu kawasan yang kecil. Jadi, kita akan dapat melihat apa yang terdapat di kawasan tersebut melalui peta tempatan atau peta lakaran ini. Kebiasaannya, di dalam sesebuah peta lakar, terdapat simbol-simbol yang akan menunjukkan ciri-ciri yang terdapat di dalam sesebuah kawasan. Sekarang, mari kita kenali simbol pada peta. Simbol merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam sesebuah peta lakar. Simbol digunakan sebagai petunjuk di dalam peta lakar seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah ini. Pada rajah di bawah ini, terdapat suatu peta lakar yang menunjukkan keadaan geografi dan ciri-ciri di sebuah penempatan manusia. Kamu boleh melihat ada 10 simbol yang menunjukkan ciri-ciri tentang sesuatu perkara di dalam peta tersebut. Ia menunjukkan tentang adanya aliran sungai, adanya jambatan yang menjadi binaan penghubung kawasan, adanya penempatan manusia yang menjadi tempat tinggal penduduk. Kemudian, ia juga menunjukkan tanaman-tanaman yang ditanam oleh penduduk seperti tanaman kelapa, getah, kelapa sawit dan sebagainya. Selain daripada itu, peta ini juga menunjukkan simbol berkenaan bangunan-bangunan pejabat seperti pejabat pos, bangunan sekolah, masjid, jalan raya, kawasan pokok-pokok liar ataupun hutan dan juga arah mata angin. Jadi, simbol-simbol ini mesti ada dalam sesebuah peta lakar ataupun ia mesti ada pada sesebuah
peta tempatan. Selepas ini, kita akan belajar berkenaan dengan 9 simbol yang mesti ada ataupun yang mudah kita jumpai di dalam sesebuah peta lakar. Mari kita melihatnya bersama-sama. Mari kita mengenal simbol-simbol yang biasa terdapat dalam sebuah peta lakar. Yang pertamanya adalah simbol hutan. Apabila kamu terjumpa simbol seperti ini berwarna hijau, maka ia menunjukkan kawasan tersebut adalah kawasan hutan yang mempunyai pokok-pokok liar. Yang kedua, apabila kamu menjumpai simbol seperti ini, satu lingkaran berwarna biru, maka ia menunjukkan di dalam peta berkenaan mempunyai sungai yang mengalir. Yang ketiga, apabila kamu menjumpai simbol SEK dan noktah, maka ia menunjukkan bahawa ia adalah sebuah sekolah. Bagi masjid pula, simbolnya diidentitikan dengan simbol yang berikut, berwarna hitam dan mempunyai bulan sabit di atasnya. Seperti yang kita ketahui, masjid merupakan tempat beribadat bagi orang-orang yang beragama Islam. Di sesebuah kawasan, pasti akan ada aktiviti penanaman tumbuh-tumbuhan ataupun pertanian. Apabila kamu menjumpai simbol seperti ini, ia menunjukkan tanaman kelapa. Ini bermaksud penduduk di kawasan itu menanam pokok kelapa dengan jumlah yang sangat banyak. Selain daripada tanaman kelapa, kamu mungkin juga boleh menjumpai simbol-simbol tanaman seperti nenas, getah dan juga kelapa sawit di dalam sesebuah peta lakar, bergantung kepada kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di kawasan berkenaan. Cikgu harap kamu dapat memahami setakat ini dengan apa yang telah cikgu terangkan kepada kamu. Apabila kamu berjumpa dengan simbol ini, sebuah garisan hitam, maka ia menunjukkan tentang adanya jaringan jalan raya. Bagi pertempatan manusia, simbol petak yang berwarna hitam akan kamu jumpai. Petak-petak segi empat tepat ini menunjukkan tentang rumah-rumah penduduk yang terdapat di sesuatu kawasan ataupun pertempatan manusia di sesuatu kawasan. Selain daripada itu, simbol jambatan juga digunakan bagi merujuk kepada suatu binaan manusia yang merintangi sebatang sungai. Jadi, ini menunjukkan bahawa adanya kewujudan jambatan bagi memudahkan pergerakan penduduk di kawasan berkenaan untuk menyeberangi sungai. Selain daripada itu juga, apabila kamu berjumpa dengan simbol P, noktah, P dan juga noktah, maka kamu mengetahui bahawa itu adalah simbol bagi pejabat pos. Di sesebuah penempatan akan wujud pejabat pos yang memudahkan urusan seharian bagi penduduk tempatan seperti untuk membayar bil-bil, utiliti dan juga menghantar surat.
Jadi, cikgu ucapkan selamat belajar kepada kamu semua. Cikgu harap kamu semua dapat menghafal dan mengingati simbol-simbol pada peta yang telah cikgu ajari pada hari ini. Sebelum itu, cikgu ada menyediakan latihan kuis di atas talian untuk kamu siapkan. Cuma ada 10 soalan sahaja dan sangat mudah. Kamu boleh rujuk pada video yang telah cikgu berikan ini sekiranya kamu ingin menjawab soalan tersebut. Klik pada link yang telah cikgu sediakan bagi menjawab soalan. Cikgu harap kamu dapat menyiapkannya sebelum esok ataupun lusa. Kita jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang iaitu pada minggu depan. Cikgu doakan kamu semua terhindar daripada ancaman penyakit yang berbahaya dan elakkan dari keluar daripada rumah sekiranya kamu tidak mempunyai perkara-perkara yang penting. Dan sekiranya kamu perlu untuk keluar daripada rumah, maka pastikan kamu gunakan pelitup muka. Paling penting, jangan lupa siapkan kerja yang telah cikgu berikan, iaitu menjawab kuis di atas talian. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Cikgu sayangkan kamu semua. Bye. Jumpa lagi.